صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor, salam pendidikan tangkap perkasa, salam sedata hebat. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang berusaha Cikgu Azad Ahzan bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Muhammad Zaini bin Quresh, Guru Perlengkanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Ramlah binti Saad, Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Siti Rupiah binti Marsi, Guru Penerangkanan Co-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Barisan guru-guru, seterusnya murid-murid dan warga Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak yang dikasihi sekalian. Kayu dibelah di tepi payah sampai di baruh gelap gelita. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Sampai di baruh gelap gelita, suram cahayanya di rumah bonda, menerangi seluruh alam semesta dengan berkatnya kelahiran baginda. Sesungguhnya kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatimul anbiya dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai petunjuk arahnya. Justru sambutan Maulidur Rasul tahun 1443 Hijrah yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbelah bagi selain mengamalkan sunnah baginda dan menjadikan Rasulullah sebagai idola sepanjang zaman. Membeli pukat di Simpang Ampat, singgah sebentar di Anjong Batu. Tangan diangkat, jari dirapat, doa dipanjat, memohon restu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, pihak majlis menjemput dan mempersilakan adik Muhammad Fawaz Ishraq bin Zulhazmi untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ya Rahman wa ya Rahim. Sesungguhnya kami mendatangan pada pagi ini bersempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma antal asibul jalil. Sesungguhnya di tangan-Mu sajalah kuasa penilai segala amalan. Justeru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang Engkau redai dan sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami, serikanlah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, peliharalah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Gunakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasul-Mu dalam kehidupan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Iringlah detik perpisahan kami nanti dengan iltizam, komitmen dan istiqamah untuk terus menabur budi dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Gunakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, generasi pelajar yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dan ahli keluarga kami daripada musibah COVID-19
dan peliharalah kami dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Fawaz Ishraq atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa sebentar tadi memberikan kelancaran majlis kita pada hari ini. Hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj sempena sambutan Maulid Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Salam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda. Pergi ke pantai mencari lokan, rehat berteduh di pohon jati. Ucapan Tuhan kita nantikan, mari bersama kita hayati. Hadirin sekalian, majlis kita terus beranjak dengan atur cara seterusnya. Pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Cikgu Azhar Azam bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan tangkap perkasa Galvanizing Transformation GT5 dan salam sedatah hebat. Pertamanya yang saya hormati Cikgu Muhammad Zaini bin Koris GPK Kurikulum. Yang saya hormati Cikgu Ramlah binti Sa'ad GPK Hak Ehwal Murid. Yang saya hormati Cikgu Siti Rupiah binti Marsi GPK Ko Kurikulum. Rakan-rakan guru dan seterusnya, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, yang mana sama ada yang berada di sekolah secara bersemuka ataupun yang berada di rumah ketika ini yang sedang menjalani pembelajaran secara kendiri. Pertamanya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita dapat melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah SK Bandar Tangkak ini bagi tahun 2021 dalam keadaan norma yang baharu. Ini merupakan satu kelaziman yang berbeza kerana sebelum ini kita melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul ini secara bersemuka dalam keadaan yang cukup meriah. Jadi semua sedia maklum kita masih lagi di dalam pandemik COVID-19 ini, maka untuk itu sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan Malaysia. Baik, pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa yang terlibat bagi menjayakan program sambutan Maulidur Rasul ini. Ya, kita agak rasa kekok apabila melaksanakan program secara maya ini, yang mana kita tidak dapat bersemuka secara berhadapan. Akan tetapi itulah realiti yang terpaksa kita lalui. Itulah dia perkara yang akan kita tempuhi dalam mengharungi dugaan dan juga cabaran
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, marilah kita sama-sama menghayati, menghargai pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada hari ini kita lahir telah beragama Islam. Jadi kita perlu menzahirkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Yang paling mudah adalah kita sentiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi sama-samalah kita, marilah kita sama-sama berselawat, sentiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita perlu melafazkan, melahirkan dan menzahirkan rasa cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pengorbanannya lah kita dapat hidup pada waktu ini dalam keadaan Islam. Jadi anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, banyak perkara yang boleh kita laksanakan selain daripada sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Lazimnya pada setiap tahun kita akan berarak sambil berselawat, baik di peringkat sekolah, di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Itu adalah sebelum kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tetapi memandangkan kita masih lagi dalam situasi pandemik, yang mana kita masih lagi dalam pelan pemulihan negara, maka aktiviti perarakan seperti perarakan sambutan Maulidur Rasul tidak dapat kita laksanakan. Jadi apa-apa pun kita tetap perlu meraihkan dan menyambut sambutan ini sebagai menzahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sebahagian daripada pelajar berada di sekolah dan sebahagian lagi berada di rumah. Jadi kita melaksanakan program ini, sambutan Maulidur Rasul ini secara maya, yang mana apabila pelajar-pelajar hadir ke sekolah, kita akan menyambut sambutan Maulidur Rasul ini secara dui sambutan. Maknanya kita laksanakan secara dua kali. Untuk kumpulan yang berada di sekolah, maka kita akan ada program berbentuk seperti inilah, dan kemudian kita adalah insya-Allah kita adalah sedikit jamuan untuk pelajar-pelajar yang berada di sekolah, dan begitulah juga apabila pelajar yang di rumah akan hadir ke sekolah dan dia akan melalui proses yang sama bagi program ini. Jadi cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada semua, terutamanya guru-guru yang telah menyediakan dan juga telah menguruskan program ini. InsyaAllah kita sama-samalah bersempena dengan sambutan ini, kita sama-sama berdoa semoga apa yang diusahakan ini mendapat manfaat yang terbaik untuk pembangunan sahsiah diri murid. Dan insyaAllah dengan aura yang ada yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, semoga kita jadikan dia sebagai panduan, kita jadikan dia sebagai ikutan dalam kita mengharungi hidup kita sebagai murid dan sebagainya. Jadi akhir kata, sekali lagi cikgu ucapkan selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2021, dan syabas dan tahniah kepada guru-guru yang telah menjayakan program ini. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar sebentar tadi. Sesungguhnya apa yang disampaikan memberi banyak input
yang sangat berguna kepada kita semua. Tanjung Emas sudah ternama, Istana Johor di Kuala Danga. Persembahan sajak meneruskan acara sebagai halwa santapan telinga. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi sajak yang akan disampaikan oleh adik Rabihatul Fitriah binti Rashidi. Sajak yang akan disampaikan bertajuk Baginda Insan Pribadi Terpuji. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Rabiul Awal menjadi saksi. Dunia dihiasi manusia ulul azmi. Siti Aminah hadir di sisi, membelai baginda di buai mimpi. Tanpa Abdullah baginda berdikari, menjadi tauladan pribadi insan, yatim piatu tak diri. Diasuh Abdul Muttalib bagai anak sendiri. Al-Amin gelaran diberi, baginda pemuda amanah lagi rendah diri. Pintar, fikir benar dan berani, menjadi pedoman umat zaman kini. Mahligai kasih dibina bersama, teman sejati Siti Khadijah manusia istimewa. Dilimpahi rezeki dengan berniaga, cinta berputih kekal selamanya. Gua Hira wadah wahyu diterima, gigil dan takut tidak terkata. Jibril diutuskan dengan rela, mengajar Nabi ilmu membaca. Iqra, bacalah, menjadi titik pertemuan wadah perjuangan. Ajaran wahyu menjadi pegangan, tidak kira bangsa, keturunan dan zaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik Rabihatul Fitriah atas deklamasi sajak sebentar tadi. Semoga kita mengambil iktibar atas apa yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama majlis dengan menjemput dan mempersilakan Ustazah Norma binti Ahmad untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulid Rasul. Majlis dengan penuh tazimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sedatang hebat dan salam Maulid Rasul. Yang bersama Cikgu Azhar Azam Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mertangkap. Yang dihormati Cikgu Muhammad Zaini bin Qoris, Guru Penolong Keadaan Pentadbiran. Yang dihormati Cikgu Ramlah binti Sa'ad, Guru Penolong Keadaan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Cikgu Siti Rupiah binti Marsi, Guru Penolong Keadaan Co-Curriculum. Serta yang dikasihi barisan guru Sekolah Kebangsaan Mertangkap dan juga anak-anak didik yang cikgu kasih sekalian, sama ada yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah ketika ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita dapat berkumpul untuk meraihkan satu majlis yang besar kepada kita, artinya utamanya dalam mengingati baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk pengetahuan anak-anak dan sidang hadirin sekalian, saya bukanlah penceramah yang hebat, bukanlah penceramah yang tersohor untuk bercerita tentang ini. Walau bagaimanapun, saya menggantikan tempat sahabat saya yang tidak dapat bersama-sama dalam program ini. Dan insya-Allah dengan izinnya saya akan berkongsi sedikit ilmu dengan rakan-rakan dan anak-anak didik sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bulan Rabiul Awal kembali semula, dan kita tahu bahawa dalam bulan Rabiul Awal ini satu peristiwa yang sangat besar kesannya kepada umat Islam, iaitu untuk meraihkan hari kelahiran ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebenarnya untuk meraihkan baginda Nabi tidak semestinya bulan Rabiul Awal, tetapi kita mengambil sempena bulan Rabiul Awal itu sendiri untuk lebih meraihkan baginda Nabi. Baik. Jadi di sini hakikat yang kita kena faham bahawa kelahiran dan keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam telah membawa satu hikmah, satu kebaikan yang sangat besar kepada semua umat Islam yang berada di atas muka bumi ini. Masya Allah, betapa dengan kelahiran Nabi, itu kelahiran yang sangat dinanti-nantikan, dan baginda lahirnya membawa syafaat. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Sejak sadaqallahul azim, sejak baginda lahir dan sehinggalah baginda wafat. Baginda wafat pun sentiasa mengasihi kita umatnya. Di saat-saat akhir pun baginda menyebut ummati, ummati, ummati. Begitu betapa kasihnya baginda Nabi kepada kita. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, sedangkan kita tahu bahawa Nabi ini adalah kekasih Allah. Jadi sejauh mana cinta kita kepada Nabi. Baiklah, seterusnya saya akan terjemahkan tajuk kita pada perkongsian ilmu kali ini, iaitu semarakkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukti dan tandanya? Jadi pada hari ini sama-sama kita kupas apa bukti, apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita benar-benar cintakan baginda kita? Kita sama-sama semak. Yang pertama sudah tentulah untuk kita, tanda kita cinta dan sayang kepada baginda Nabi, yang pertama-tamanya lah hendaklah kita menjunjung agama Nabi yang dibawa oleh Nabi, iaitu agama Islam, dan mengamalkan segala sunnahnya menurut perkataan dan perbuatan dalam setiap keadaan. Laksanakan segala suruhannya dan jauhi larangannya. Amal ma'ruf nahi munkar. Dan juga kita dituntut untuk mengamalkan adab-adab kehidupan Rasulullah SAW dalam segala keadaan, sama ada ketika kita susah, senang, ketika gembira maupun sedih. Ikatan antara kasih dan taat ini terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31, yang bermaksud, katakanlah ya ini wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Dan untuk itu, kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita patuh kepada agama, dan insya-Allah Rasulullah pun akan mengasihi kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengasihi hamba-hambanya. Okey, yang keduanya sudah menjadi adat dan lumrah orang berkasih, betul. Apabila kita berkasih, bercinta, kita sering menyebut-nyebut nama kekasih kita. Contohnya lah, kalau anak-anak zaman sekarang ni sibuk dengan memuja-muja kekasihnya. Kalau zaman-zaman cikgu dulu, oh Fatimah, kan? Tapi kalau sekarang ni Zalika, 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 sebut je nama kekasih dia, kan? Begitu jugalah kita dengan Nabi. Kalau kita kasih kepada manusia, ada lagu untuk dia. Kalau kita sayang kepada seseorang, ada cipta lagu untuknya. Tetapi begitu juga dengan Nabi. Kita ada sendiri yang lirik kita untuk baginda Nabi. Apa dia? Iaitu dengan selawat, dengan perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari-hari kita sebut, hari-hari kita ingat, hari-hari kita lafaz, maka akan bukan sahaja bertambah pahala, tetapi kita akan mendapat kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, walaupun baginda dah tak ada di dunia ini, tapi ingat di akhirat nanti syafaatnya yang akan mengiringi kita nanti, ya. Dan seterusnya,
Baiklah, tanda kita cinta kepada Nabi yang ketiganya, apabila kita sentiasa mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sentiasa berasa rindu untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk melihatnya sama ada di alam yang kekal abadi kelak, atau sekurang-kurangnya menatap baginda ketika dalam mimpi. Agak kalau kita jumpa dalam mimpi kan, ya Allah seronok ni kan. Baik. Jadi bagaimana yang berlaku kepada dalam peristiwa hijrah, bagaimana para sahabat di Madinah, baginda Nabi daripada Mekah, dalam perjalanannya hendak sampai ke Madinah, perasaan yang rindu yang membuak-buak di kalangan penduduk Madinah untuk menyambut ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berteriak berkongsi kegembiraan seperti mana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan rombongan kaum dari Yaman yang berkunjung ke Madinah semata-mata untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan apabila Rasulullah sampai, baginda disambut dengan nasyid kegembiraan, tala'al badru alaina, maksudnya penuh kegembiraan, penuh rasa cinta dapat bertemu, seronok dapat bertemu dengan orang yang kita sayang. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita kasih kepada baginda Rasulullah, kita juga akan membesarkan diri dan suruhan baginda, termasuk memuliakannya ketika menyebut namanya. Sebab itu, bila mana ada seseorang yang menyebut dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk menyambut dengan gelaran sambut dengan gelaran sepatutnya. Bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah pun berselawat dan kita dapat pahala dan kita dapat juga syafaat. Dan juga berkata Ishaq Tujibi radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka akan merendahkan diri dan menggigil serta menangis kerana diselubungi perasaan rindu yang dalam akibat perpisahan dengan Nabi. Orang tak mampu nak lafaz. Sebab apa? Dengan perasaan yang penuh kerinduan itu tadi, sampai menggigil-gigil tahan perasaan itu. Betapa hebatnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita telah mencapai tahap seperti itu? Kalau belum, marilah kita sama-sama mulai hari ini kita tanamkan rasa cinta kita bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Baiklah, anak-anak dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hal yang ini seperti mana yang saya sebutkan tadi berbeza dengan dunia hari ini. Bila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, macam tidak ada rasa apa-apa, kosong. Sebab apa? Sebab tidak timbul rasa cinta itu sendiri. Rasa cinta itu tak subur dalam jiwa. Baik, seterusnya yang kelima kita tengok orang yang mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sepatutnya akan mengasihi orang yang dikasihi oleh baginda Nabi, terutama nasab keturunannya dan kalangan ahli-ahli bait dan sahabat-sahabatnya yang terdiri pada kaum Muhajirin dan Ansar. Bila kita cinta kepada Nabi, sudah tentu kita ada perasaan cinta kepada ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya. Dan juga kita akan memusuhi siapa juga yang memusuhi dan membenci orang yang memuji keturunan mereka. Itu perasaan yang berlaku pada orang Islam hari ini. Seperti mana sirah para salafus soleh, mereka akan mengasihi segala yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, sehinggakan terhadap perkara-perkara yang sekadar diharuskan dan digemari oleh nafsu, yang tidak diharamkan oleh syarak. Seperti mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu misalnya, setelah melihat Rasulullah SAW mencari-cari dalam sedang makan, mencari-cari labu di dalam dulang ketika sedang menikmati makanan. Jadi semenjak hari itu Anas bin Malik ni pun turut suka kepada labu masak lemak kan, labu masak air. Jadi apa yang Nabi suka, sahabat pun suka. Jadi apa yang Nabi suka, kita sebagai umatnya pun
kena suka juga. Apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi benci, kita pun kena benci juga. Nabi tak suka kepada perkara maksiat, maka kita juga kena benci kepada perkara maksiat. Dan seterusnya yang keenam. Yang keenam, orang yang saya dah sebutkan tadi, yang keenam. Okey, orang yang mengasihi Nabi SAW akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi orang yang menyalahi sunnahnya dan melakukan perkara bid'ah dalam agamanya, dan memandang berat setiap perkara yang bercanggah dengan syariatnya. Mereka yang dimasukkan dalam ayat di atas adalah para sahabat yang telah membunuh orang yang berkasih dan juga orang yang ingkar. Seterusnya, yang keenam, tanda cinta kita kepada Nabi, tanda cinta kita kasih kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu apabila orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW juga pasti akan kasih terhadap Al-Quran yang diutuskan kepada baginda Rasulullah, yang dengannya manusia mendapat petunjuk. Kerana dalam Al-Quran itu sangat indah. Dalam Al-Quran itu semua telah dinyatakan oleh Allah SWT perjalanan sebagai seorang Muslim yang mukmin. Okey, baik. Jadi bagaimana bila kita kena mengikut jejak langkah baginda yang sentiasa menjiwai Al-Quran dan berakhlak seperti mana yang ditegaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam katanya, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran itu sendiri. Sebab itu cikgu tekankan kepada anak-anak agar sentiasa mengasihi Al-Quran, membacanya, beramal dengannya, memahaminya, menjunjungnya dan meninggalkan larangannya, membuat segala suruhannya. Sebab itu cikgu kata khatam baca Al-Quran, baca hari-hari walaupun satu muka surat, supaya awak dapat khatam, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebab Al-Quran itu adalah sahabat kita yang paling baik ketika di dalam alam kubur nanti. Baik, yang seterusnya, tanda kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW juga ialah berasa kasih dan belas terhadap umatnya dengan memberi nasihat kepada mereka, berusaha melakukan kebaikan dan menghapuskan kemudaratan daripada mereka. Ini adalah sebahagian daripada bukti dan tanda yang harus ada pada para pecinta. Kita lah nak jadi pecinta, bukan hanya pecinta wanita, bukan kita jadi pecinta wanita mana lagu Indonesia tu kan, tetapi kita nak jadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh itu, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri. Adakah kita ini pecinta sejati atau pendakwa semata-mata? Cakap dia cinta tapi bukti ni tiada. Tepuk dada, tanyalah iman. Semoga Allah SWT akan memulihkan kita semua kesempurnaan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagai akhirnya yang boleh cikgu simpulkan daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, untuk menyemarakkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Baik, bila kita dah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ada melainkan Allah, maka barulah akan datang cinta sejati diri kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, apa je yang Nabi lakukan itu semua adalah sunnah. Jadi selagi mana kita berpegang kepada sunnah dan juga Al-Quran, maka kita akan selamat dunia dan akhirat, dan sudah terbukti bahawa kita akan sentiasa menyemarakkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Yang ketiga, memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda, supaya kita dengan berselawat itu akan menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi. Bahkan kita akan dapat pahala, dan yang paling penting, kita adalah di antara kalangan ahli-ahlinya yang akan mendapat syafaat baginda Nabi, tidak kepada kaum yang lain, tidak kepada kaum yang terdahulu, tetapi hanya kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang keempat,
Yang keempat, kita hendaklah membela Rasulullah, keluarga dan para sahabat baginda. Sekiranya ada yang mencerca pada hari ini, sangat banyak fitnah yang berlaku. Ada yang memperolok-olokkan baginda dengan kartun, dengan cacatan yang tidak sepatutnya. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad yang katanya cinta tadi, maka kita hendaklah sama-sama memerangi musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh baginda Nabi SAW. Baik, sebagai kesimpulan, pada tazkirah, pada perkongsian kali ini, banyak lagi cara yang kita boleh cari betul untuk menzahirkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting ialah sejauh mana hati kita benar-benar mencintai baginda. Bukan hanya sekadar mengikut normalisasi yang ada, seharusnya cinta kerana Allah dan Islam. Pesan cikgu untuk anak-anak hari ini yang sangat sibuk dengan dunia gadgetnya, dengan dunia digitalnya, janganlah sampai lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Sentiasalah berselawat. Kita sangat takut dengan dunia hari ini, dengan anak-anak yang hari ini yang asyik sangat dengan taksub sangat dengan gadgetnya, hingga lupakan kepada kehidupan kita yang satu lagi di akhirat yang kekal abadi. Jadi cikgu menyeru peluang ini, cikgu menyeru kepada anak-anak sekalian supaya sentiasa berselawat kepada baginda Nabi, agar kita dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sebagai umatnya, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah agar kita sentiasa istiqamah melakukan amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, dan kita telah pun sampai ke penghujungnya. Cikgu harap apa yang baik kita amalkan, yang mana tak baik tu jadikanlah ia sebagai sempadan. Sesungguhnya segala kebaikan, kemuliaan itu adalah datangnya, kesempurnaan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan sekiranya ada pahala daripada perkongsian ilmu kita pada pagi ini, maka kita sedekahkanlah pahalanya untuk ibu ayah kita dan guru kita, insya-Allah. Dan saya akhiri dengan 2 rangkap pantun. 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, hari kelahiran baginda tercinta. Hidup janganlah pernah menyerah, Rasulullah menjadi contoh yang nyata. Jalan pelan saat ditikungi, berhati-hati pangkal selamat. Selawat atas Nabi kita lantunkan, semoga di akhirat memperoleh syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Norma atas penyampaian ceramah yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan menambahkan lagi rasa cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta menjadi panduan kepada kita untuk meneruskan perjuangan dalam mencari redha ilahi. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis kita akan diakhiri dengan alunan selawat. Dengan ini, hadirin sekalian dipersilakan berdiri untuk sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
حسنك ما رأينا قنت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قنت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Hadirin dan hadirat yang dihormati, dengan ini berakhirlah majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak pada hari ini. Saya bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertugas lumus bersama-sama menjayakan majlis ini. Saya juga bagi pihak majlis memohon maaf seandainya sepanjang majlis ini terdapat kekurangan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Sesungguhnya yang sempurna itu dari Allah dan yang serba kurang itu dari kelemahan kami sendiri. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingat selalu, buat amalan damailah hidup. Hidup ini pengajaran, pengajaran itu pengetahuan, pengetahuan itu ilmu, ilmu itu kehidupan, kehidupan itu amalan, amalan itu ibadah, ibadah itu ketakwaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.